الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد بن عبد الله رسول الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد. Alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu wa taala dapat kita bertemu pada pagi ini. Mudah-mudahan kita mendapat rahmat serta keampunan daripada Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, puan-puan, ibu dan ayah-ayah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, kita melafazkan syukur kepada Allah diberikan peluang untuk kita berada pada pagi yang ke-16 daripada Ramadan, dan pagi ini jatuh pula pada pagi Jumaat. Mudah-mudahan kita mendapat segala kebaikan yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ibu, ayah-ayah, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, saya tidak bercadang untuk mengambil masa yang panjang pada pagi ini. Hanya sekitar lebih kurang 25 minit untuk kita isikan ruangan ini dengan sedikit tazkirah. Iaitulah berkaitan dengan keberadaan kita pada pertengahan bagi Ramadan Al-Mubarak yang disebutkan oleh baginda Nabi SAW sebagai fasa keampunan daripada Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, puan-puan dirahmati Allah sekalian, bila masuk bulan Ramadan, antara terkenalnya nama Ramadan ini dengan bulan keampunan. Kerana bulan ini mudah untuk Allah berikan ampun kepada umat Nabi SAW. Sehingga Nabi hanya sebut man shoma Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Atau kama, siapa yang berpuasa dengan penuh iman, puasa dengan penuh harap, Allah akan ampunkan dosa-dosanya terdahulu. Dalam hadis yang lain, dalam ucapan yang lain, semua antara ganjaran besar Allah akan kurniakan ialah Allah akan ampunkan dosa-dosa kita terdahulu. Dan kita mengaku di hadapan Allah Subhanahu wa taala bahawa dosa kita terlalu banyak. Tuan-tuan, kalau kita kira dosa kita dengan Allah sahaja bermula daripada baligh sampai sekarang, banyak. Dosa mata, telinga, mulut, hidung, perut, kaki, tangan, semua itu ada kesalahan kita buat dengan Allah Azza wa Jalla. Banyak. Tak terkira dah, ya Allah suruh kita tak buat, ya Allah larang kita pergi buat. Terlalu banyak maksiat kita lakukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu baru dosa kita dengan Tuhan. Tuan-tuan, kalau cek pula dosa kita dengan makhluk, khususnya dengan ibu dan ayah kita, banyak. Dengan mak kita saja, tuan-tuan, ibu yang kita sayangi, cintai, dengan orang yang kita cinta tu, banyak dosa. Tuan-tuan, masa kita remaja, umur kita 15, umur kita 16, waktu tu jiwa kita berontak. Kadang-kadang kita tinggi suara, kita basah muka, kita jerkah mak kita. Masa tu kita semua dah lalu zaman remaja. Tuan-tuan, ibu, ayah dirahmati Allah sekalian, saya masa umur saya 16 tahun, motor pak saya dok hilang, saya di balah. Gaya dia nak naik, tak ada motor. Mana ni? Ada dia balah. Cuma bapak saya nak marah saya tak boleh, sebab saya ambil motor tu pergi masjid. Tu dia ingat saya jahat ke? Saya ambil motor tu pergi masjid. Ada kawan 3-4 orang pakat, malam ni ada ceramah ustaz ni, jom. Malam ni ada ceramah ustaz tu, jom. Balas motor pak, dia tinggal ceramah. Dia nak marah anak dia ambil motor, ya. Tapi ambil motor bukan pergi kat lain, pergi masjid.
Sampai satu tahap, tuan-tuan, ayah saya beli kat saya motor sendiri. Dia kena 5, dia beli motor. Kalau habis masjid saya, beli motor. Beli motor hak boleh naik lah. Motor baru. Tapi habuan boleh naik lah. Yang padat dengan budak-budak. Bukan je zaman lah. Anak baru terkena 3. Ayah beli wai suku. Budak tu baru terkena 3. Yang ayah dia beli wai suku. Itu dalil ayah dia 3 suku. Betul tak betul ni? Beli hak boleh naik sudah. Ayah saya bawa saya pergi kedai, ingat bela. Tuan-tuan beli motor sebiji, buh nama saya tak tahu. Seronok tak tahu nak abang. Sampai di rumah, tuan-tuan kita dah bayar dah. Pergi sekolah boleh naik motor lagi. Banyak langkah lagi lah baby. Sampai di rumah, ayah saya kata, motor ni hanya boleh naik pi masjid sahaja. Nak pergi sekolah naik bas, nak pergi mana-mana semua tak boleh naik motor. Masjid saja boleh naik motor. Tuan-tuan bila dapat syarat tu, jiwa remaja berontak. Marah. Baik tak payah beli motor. Pergi sekolah nak kena naik bas, habis sudah beli motor, lepak-lepak wang. Marah. Dah ada motor nak kena pergi naik bas juga. Orang nak bagi mudah ni ke susah. Dah ada kemudahan, tak mau guna. Jiwa berontak. Tiap-tiap pagi basam muka, marah. Tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, orang tua dia tak bagi naik motor awal-awal sebab dia tahu budak-budak bila boleh dapat motor seronok lebih. Duk tak lama terjun parit dah. Budak sekali tak berlumba dengan kawan tu, sekali tak laju, tak tunjuk kat kawan, tak seronok, happy, sekali dah masalah. Jadi dia tahan saat. Motor hanya boleh naik pi masjid. Jiwa berontak. Lepas pada tu baru dia pergi pelan-pelan, bolehlah pergi sekolah. Tapi awal-awal jiwa remaja berontak. Marah, tinggi suara, basah muka, baki kat belakang. Baik tua ni besar ni tuan-tuan, baru fikir balik, awaklah aku buat macam tu. Sebab tu kita sebut tuan-tuan pada Allah Subhanahu Wa Taala, wahai Allah, kami mengaku satu ketika dulu kami pernah tekik mak ayah kami pernah cakap kasar dengan mereka, kami pernah tinggi suara dengan mereka. Cuma wahai Allah, waktu tu kami tak sengaja. Kami bukan sengaja buat salah tu, kami tersilap. Tapi kita tahu tu dosa. Masa remaja tu dosa. Tuan-tuan, dosa yang kita buat dengan mak ayah kita berterusan sampai sekarang. Sebelah ada dosa. Selagi ada mak, lagi tu ada dosa ke mak. Hari ni dah hari ke-16. Maksudnya 15 hari dah kita buka puasa. Ada orang sekali pun tak balik buka puasa ke mak dia hari. Teruk. 15 hari dah puasa, sekali pun tak balik buka ke mak dia. Kalau jauh boleh terima. Dia duduk di Alostar, mak dia duduk di Johor, tak balik tak padan, tak sempat, faham. Tapi bukan jauh, dia duduk di Alostar, mak dia duduk di Perak, duduk di Bukit Merah, duduk di Pulau Pinang, duduk di Baling, duduk di Perlis, kawasan utara ya. Hampir sejam setengah, balik sejam setengah, pi buka puasa, lepas terawih balik, dan ada masa 15 hari dah buka puasa, tak balik lagi buka puasa kemak. Orang tua tu tuan-tuan, bila anak dia balik, nantu dia balik, cucu dia balik, selera dia lebih. Kalau dia buat tak balik, dia makan biasa Dia kata alasan tak sempat, masa tak cukup. Tapi bila mak dia tengok dalam Facebook, buka puasa dengan kawan pakai shell out, dan shell out, speedboat, buka puasa dengan geng tempat kerja.
Hak tu dan, hak dekat mak tak dan. Orang tua tu berasa dosa. Tu baru dengan mak, dengan ayah. Apa tuan-tuan tak bohong kat ayah kita? Kita tipu ayah kita, kita bohong ayah kita. Dosa dengan mak ayah ni banyak. Tuan-tuan tak cukup dosa dengan mak ayah, kita tambah pula dosa kita dengan pasangan kita. Ayah-ayah yang ada pada pagi ni, kita ada isteri. Hidup 20 tahun dengan dia, 30 tahun hidup dengan dia. Tuan-tuan, pasti ada dosa kita buat kan? Ada. Cakap kasar, tak jaga perasaan, nafkah tak bagi betul, dosa. Bohong ni saudara abang Isteri dibohongi suami, berlambak. Laki dibohong atas darat. Isteri dia kena kursus di Kuala Lumpur, 3 anak di Kuala Lumpur. Maka suami ambil cuti, dia jaga anak-anak. Tuan-tuan, tiap-tiap hari isteri telefon, abang duduk mana ni? Suami dia kata, duduk di rumah lah. Habaq elok. Betul. Tak keluar ke? Tak. Saya tak percaya. Betul abang duduk dalam rumah. Kalau betul abang duduk di rumah, abang tolong tekan blender. Betul abang duduk di rumah, abang pergi dapur, tekan blender, saya tak dengar. Dia pun pergi dekat tak apa. Esok telefon pula, abang duduk mana? Rumah ke? Ya. Betul ke? Betul. Tak percaya. Abang pergi tekan blender tengok. Dia pun pergi tekan tak apa. Patutnya 5 hari kursus, tiba-tiba 3 hari boleh balik. Isteri dapat surprise. Sampai rumah, laki tak ada. Tanya tak dia, ayah hampa pergi mana? Tak tahu lama. Baru hari ni kan dia keluar. Tiap-tiap hari ayah keluar. Oh, dia bohong aku lah. Ayah keluar pergi mana? Tak tahu lama. Kami tak tahu ayah keluar pergi mana. Yang kami tahu, setiap kali ayah keluar, ayah akan bawa blender. Tu atas darat dia tipu bini dia. Tuan-tuan, contohlah, banyak mana dia bohong bini dia, buat salah, cakap kasar. Itu suami. Isteri dekat dosa dengan suami, lagi berlambak. Tinggi suara, basah muka, kutuk kat belakang, lawan cakap, tak hormat, dosa tu. Kedudukan suami sangat tinggi sehingga Nabi sebut, kalau seorang makhluk boleh tunduk sujud pada makhluk lain, aku akan perintahkan sahabat. Kata Nabi SAW, kalau seorang makhluk boleh tunduk kepada seorang makhluk, aku akan perintahkan isteri sujud kat suami dia. Sementara tu, pasal besarnya pangkat seorang suami. Suami tu dia lawan cakap, dia bertengkar, dia tinggi suara, masam muka, semua tu dosa. Tuan-tuan, dosa kita dengan isteri banyak, isteri dosa dengan suami banyak, ibu ayah ada dosa dengan anak-anak, kita adik-beradik ada dosa dengan abang kakak kita banyak. Jadi bila hitung dosa kita ni terlalu banyak. Maka tuan-tuan dan rahmati Allah sekalian, bila masuk dalam Ramadan, Allah izinkan kita berada dalam bulan Ramadan. Ini bulan Allah nak ampunkan dosa umat Nabi SAW. Kamu beramal sikit ya, puasa, mayang tarawih, witir, dengar tazkirah, sedekah, semua tu jalan untuk diampunkan dosa oleh Allah Subhanahu wa taala. Cuma pada pagi yang mulia ini, tuan-tuan dan rahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, saya sekadar nak kongsi dengan tuan-tuan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam masyhur. Tuan-tuan dah usah dengar dah, saja kita ulang. Tuan-tuan, apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Idza ammana al-imamu fa'aminu fa innahu man wafaqa ta'minuhu ta'min al-malaikah ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi.
Kata Nabi SAW, apabila imam menyebut amin, maka kamu semua sebutlah amin bersama dengan imam. Kerana kata Nabi, siapa yang aminnya serentak dengan amin malaikat, diampunkan dosa-dosa yang terdahulu. Ini, tuan-tuan, hadis ni banyak benda kita boleh ambil. Antaranya salah satu, bila imam kamu sebut amin, kamu pun sebut sekali. Maksudnya ini dituntut untuk solat berjemaah. Suruh kita solat jemaah. Kalau solat seorang-seorang tak ada imam. Jadi bila Nabi sebut, bila imam sebut amin, kamu pun sebut. Maknanya kena sembahyang jemaah. Kena. Tuan-tuan, antara tujuan azan dilaungkan, salah satunya adalah untuk himpunkan orang berjemaah. Itu tujuan azan. Nak panggil orang mai sembahyang. Bukan saja-saja azan. Nak suruh jemaah tu. Sahabat sampai bincang macam mana nak panggil orang mai sembahyang. Mesyuarat. Para sahabat bersama Rasulullah takkan bincang kalau benda tu benda yang remeh, melainkan benda tu besar. Jadi sembahyang jemaah benda yang besar, sehingga dibincang di kalangan para sahabat. Bincang. Laungkan azan, nak himpun orang mai sembahyang. Panggil mai sembahyang. Jadi kena jemaah. Tuan-tuan, masuk Ramadan, bulan yang kita jaga jemaah. Zuhur, Asar, Maghrib, Isyak, Subuh. Pastikan sebanyak mungkin kita dapat solat jemaah. Besar pahala dia. Baik. Kemudian bila Nabi sebut, bila imam kamu sebut amin, kamu pun sebut serentak dengan dia. Tuan-tuan, kita nak dengar imam sebut amin hanya 3 waktu ya. Maghrib, Isyak, Subuh. Zuhur dengan Asar tak dengar. Sebab imam macam slow. Baik, kenapa Zuhur dengan Asar macam slow? Sejarah mencatatkan ketika fardu solat diwajibkan oleh Allah kepada umat Nabi SAW, tuan-tuan, waktu tu Islam mendapat ancaman kuat daripada musyrikin Mekah. Bahaya. Siapa yang ikut agama Muhammad, yang beriman dengan agama Muhammad, akan ditangkap dan disiksa. Bila fardu solat turun, kena sembahyang, wajib kena sembahyang. Tapi kalau musyrikin Mekah nampak apa duk sembahyang cara Muhammad, saya kena. Jadi semua sembahyang segak-segaklah dalam rumah. Waktu zuhur kena sembahyang, tapi tak boleh baca kuat, takut musyrikin dengar. Baca slow. Mai Asar pun sama juga, baca slow, takut musyrikin dengar, sebab waktu tu mereka sedang berkeliaran. Waktu Maghrib, kata ulama, umat Islam di Mekah boleh baca kuat. Kenapa? Kerana sejarah mencatatkan waktu Maghrib adalah waktu makan malam bagi musyrikin Mekah. Mereka duduk sibuk makan malam waktu Maghrib tu. Jadi pakat tak ada di luar. Kalau baca kuat pun tak ada siapa dengar. Semua masing-masing sedang sibuk makan malam. Sebab tu tuan-tuan, selepas Ramadan, waktu Ramadan tak katalah Maghrib kita buka puasa. Selepas Ramadan, waktu Maghrib dengan Isyak adalah waktu perdana. Waktu buat ibadat, sembahyang berjemaah, dengar kuliah, ngaji Quran sampai Isyak. Tu waktu dia. Tapi orang kita, waktu Maghrib itulah waktu nak makan. Kalau ada jenis tu waktu Maghrib baru nak makan, tuan-tuan tolong bawa dia pergi hospital, ambil darah supaya doktor tak bagi tahu DNA dia ni, takut ada keturunan Quraisy Mekah. Wajah duk makan dia waktu Maghrib ni. Bukan salah makan waktu Maghrib. Kalau tiap-tiap hari makan waktu Maghrib, bila nak mendengar kuliah? Bila nak pergi sembahyang Maghrib berjemaah? Jadi tuan-tuan dirahmati Allah, orang musyrikin Mekah mereka sibuk makan malam waktu Maghrib. Maka orang Islam boleh baca kuat. Masuk Isyak, tuan-tuan,
Umat Islam boleh baca kuat pula. Kenapa? Kerana kata ulama, waktu Isyak orang Mekah musyrikin waktu tu dah tidur. Lepas tu Isyak pergi lambat sikit. Dah depa lena sembahyang. Subuh boleh baca kuat. Musyrikin Mekah tak bangun lagi. Semua waktu tu selamat. Tapi Zuhur dengan Asar tak boleh. Kena baca slow. Sampailah dikekalkan undang-undang tersebut. Zuhur dengan Asar slow. Maghrib, Isyak, subuh kuat. Jadi bila Nabi sebut, imam kamu sebut amin, maka kamu pun sebut amin serentak dengan imam. Maksudnya Isyak, Maghrib, Isyak, subuh baru boleh dapat serentak. Boleh dapat. Jangan tinggal. Maghrib berjemaah, Isyak berjemaah, subuh berjemaah. Jangan tinggal. Hak lagi boleh amin Jumaat. Sembahyang Jumaat pun sama agak boleh amin. Jangan tinggal. Kerana kata Nabi, sesiapa yang aminnya, sebutan aminnya serentak dengan malaikat, maka Allah akan ampunkan dosa-dosanya yang terdahulu. Hak kita sebut tadi, dosa banyak dengan Allah, dengan mak, dengan ayah, dengan isteri, dengan suami, dengan kawan-kawan, dengan adik-beradik, dengan anak. Banyak. Semoga Allah ampun dosa tersebut saat kita amin bersama dengan imam. Jadi kena main jemaah. Untung orang main sembahyang jemaah, lalu dia mengaminkan bersama dengan imam serentak, iaitu selepas baca surah Al-Fatihah. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, dalam surah Fatihah ada ayat kita puji Allah, ada ayat yang kita puji dan kita minta kepada Allah, ada ayat yang kita minta saja kepada Allah. Dia bagi tiga. Baik. Jadi tuan-tuan dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, selepas surah Al-Fatihah dibacakan oleh imam, imam akan sebut kalimah amin, maka kita pun pastikan serentak sebut amin dengan imam. Kalau sama dengan malaikat, kenal dengan malaikat pun sebut amin, tuan-tuan, pahala dosa kita akan diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Cuma yang saya nak boleh sebut juga pada pagi ni, tuan-tuan dan puan sekalian, amin maksudnya, ya Allah perkenankan doa kami. Maksudnya ada doa. Doanya bermula bila kita sebut iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu, kita puji Allah, hanya pada kamu kami sembah. Wa iyyaka nasta'in, kita doa, hanya pada kamu kami minta pertolongan. Ihdinas siratal mustaqim, doa. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, doa. Selepas waladdallin, kita pun sebut amin. Maksudnya, ya Allah perkenankan doa kami. Cuma tuan-tuan, sebutan amin kena sebut bagi betul. Kerana sebut silap makna lari. Contoh, maksud di sini, ya Allah perkenankan doa kami, maka sebutannya adalah amin. A panjang, min pun panjang. Kena baca dua-dua panjang, baru maksudnya ya Allah perkenankan doa kami. Kalau tuan-tuan pendek salah satu, sebagai contoh, tuan-tuan pendekkan yang tuan-tuan panjangkan yang depan, pendekkan yang belakang. Amin. Tuan-tuan, amin maksudnya percayalah. Percayalah. Bukan makbulkanlah, bukan ya Allah perkenankan doa kami, tapi percayalah. Waladdallin, amin. Tu imam, percayalah. Percaya otak awak. Nak percaya awak ni. Bukan amin, dia kena dua-dua panjang. Amin. A panjang, min pun panjang. Tapi kalau A saja panjang, min pendek, maksudnya percaya. Kalau A pendek, min panjang, lain pula. Amin. Tuan-tuan, amin maksudnya jujur. Rasulullah antara gelarannya Al-Amin, Nabi yang sangat jujur. Jadi kalau amin, amin maksudnya jujur, lain pula.
Kalau dia ucap amin, pendek terus, dua-dua pendek. Waladdallin amin. Dan amin tu maksudnya amankanlah, sejahterakanlah. Lain mana? Amin, pibuh syaddah pula. Amin maksudnya jaminlah, bagilah jaminan. Lain terus makna. Jadi makna amin yang tepat adalah panjangkan dua-dua. Amin. Ya Allah, perkenanlah doa ini. Minta. Kalau amin tadi serentak dengan imam, sama dengan imam sebut, sama dengan malaikat sebut, kata Nabi, Allah akan ampunkan seluruh dosa-dosanya terdahulu. Habis Allah ampun. Ini besar. Pada tuan-tuan dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, yang kita sangat harap daripada Allah adalah keampunan daripada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah ampun dosa. Kerana tuan-tuan, dosa kita terlalu banyak dengan Allah. Kita bimbang bila Nabi sebut siapa yang sempat jumpa dengan Ramadan tetapi lepas Ramadan balik dosa dia Allah tak ampun. Jibril doa, ya Allah celaka orang yang dan Ramadan tapi dosa dia Allah tak ampun, celaka. Nabi kata amin, ya Allah makbulkan doa. Nabi setuju orang yang masuk Ramadan tapi dosa dia tak ampun, orang ni orang celaka. Na'udzubillah. Nabi tolong doa. Tuan-tuan, nak tahu dosa kita diampunkan ataupun tidak, last dulu kita berhenti. Tuan-tuan, nak tahu dosa kita diampunkan ataupun tidak, kata ulama, selepas kita dapat keampunan, kita akan lebih berhati-hati daripada buat dosa. Dan kalau terbuat pula dosa, tuan-tuan, kita akan cepat-cepat bertaubat balik. Itu tanda kamu dah dapat keampunan, insya-Allah. Tapi kalau kamu buat dosa, kamu tak berasa itu salah, kamu senang saja buat dosa tanpa ada hati-hati, kotlah jaga-jaga takut-takut dosa, tak ada jaga apa handah tak kira langsung dosa pahala. Kemudian bila dia buat itu satu kesalahan, satu dosa, koklah nak segera taubat, dia tak apalah, gantilah. Itu tanda lembaran kamu penuh dengan kotoran. Contoh yang kita boleh sebut, orang, dan semua kita insya-Allah kita akan sambut raya. Dan masing-masing ada pakaian raya. Kalau ikut kalender tahun ni kita raya 30 hari bulan. 30 hari bulan pula. 22 hari bulan. Ramadan pada tahun ini jangkaannya 30 hari. 30. Hari Khamis tengok anak bulan, jangkaan tengok anak bulan tak nampak. Menyebabkan hari Jumaat kena puasa sehari lagi, hari Sabtu baru puasa. Baru raya. Jangkaan. Cuma kita duk baca berita, tuan-tuan ahli astronomi UAE Dubai, mereka buat ramalan, mereka duk kajian, katanya anak bulan nampak. Kalau teropong sanalah, sini kita tak tahu. Kalau sini teropong anak bulan hari Khamis, nampak anak bulan, tuan-tuan, kita raya awal sehari. Dia akan jadi macam tahun lepas pula. Aman buih. Kalut pula. Tahun lepas kalut dah. Tuan-tuan kena standby dah tahun ni. Kalau nampak anak bulan, raya awal lah. Hari Jumaat. Kalau tak nampak, hari Sabtu. Saya punya istihad. Tuan-tuan nak ikut tak ikut terpulang lah. Saya ada istihad saya. Tuan-tuan, istihad saya kuat. Saya mengatakan bahawa insya-Allah kita akan raya pada tahun ni pada 1 Syawal, insya-Allah. Jumaat ke Sabtu tak tahu. Yang wajib pasti raya 1 Syawal. Harus duduk kalut lah Jumaat ke Sabtu ke. Depa habaq raya-raya, buat apa? Ada orang duduk kalut. Baik, tak apalah. Cuma nak sebut pada tuan-tuan, pagi raya majoriti semua pakai baju baru. Semua.
Baju baru tu tuan-tuan, saat kita pakai, kita akan jaga-jaga, takut terkena kotoran. Kerana baju tu baju baru. Makan pun jaga, nak duduk pun tengok. Baju baru cik oi, baju raya. Nak makan ketupat pun makan, takut tumpah kuah kacang. Apa pun jaga. Dalam duk jaga tu, tumpah juga. Tuan-tuan, dia akan cepat-cepat ambil baju, ambil kain lap. Dia akan pergi basuh cepat-cepat. Kerana tu baju baru. Berbeza dengan orang yang pakai baju kotor lah. Tukang pomen. Bajunya penuh dengan kotoran, dengan minyak hitam, dengan pasir, dengan kotor. Tuan-tuan, dia nak duduk atas lantai, bukan dia gabui, nerak terus. Tangan ni kotor dengan minyak, lap dulu tu ya. Kita kalau tangan kotor tak lap baju baru. Tapi kalau baju tu dah kotor, kita lap, kita tak rasa kotor. Kalau baju bersih, baju baru, tuan-tuan lap, baru pakai ni. Beza dengan baju yang dah kotor, kita lap, tak rasa apa. Itu gambaran orang yang dosanya diampunkan oleh Allah. Maksudnya lembaran yang dicatat dosa-dosa tadi bersih, Allah ampun. Bersih elok. Tuan-tuan, bila bersih dah, lembaran tu lembaran yang baru, tiba-tiba kena balik kotor. Dia buat pula dosa, dia akan rasa itu satu kesalahan besar. Dia buat pula. Macam dasar ni lah, baju baru tiba-tiba kena kotoran. Aduh, baru pakai, kotor dah. Dia akan sedih. Dan dia akan cepat-cepat dibasuh. Orang yang diampunkan dosanya oleh Allah, lembarannya bersih, bila dia buat dosa pula, dia akan rasa itu satu kesalahan. Awak lah aku pergi buat macam tu. Dia akan rasa menyesal. Dia sedih dengan dosa yang dia buat. Lalu dia akan cepat-cepat balik bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu tanda dosanya Allah ampun. Kalau masih rasa dosa itu adalah dosa, maka itu tanda mudah-mudahan kita dapat keampunan. Jangan sampai kita buat dosa dan tak berasa pun itu salah. Dosa tu, tapi tak rasa apa pun. Tu tanda lembaran kamu kotor banyaklah. Bila mai kekotoran yang baru, kamu merasa biasa. Biasalah, memang kotor lah. Macam baju pomen tadi lah, kotor dah. Bila mai kotoran baru, tak ada apa, langsung tak berasa sedih. Ramai mana orang di kalangan masyarakat kita, tuan-tuan, buat dosa tapi tak rasa tu dosa. Dia salam orang ikut suka, tak berasa salah. Dia buka aurat, tak berasa salah. Tak sembahyang subuh, okey. Dia buka puasa, tak puasa siang Ramadan, tak ada apa. Semua dia buat dosa, tapi dia berasa tu bukan satu kesalahan besar. Dah biasalah. Tak sembahyang dia kata biasa. Tak tutup aurat biasa. Dia tak berasa tu satu salah. Tuan-tuan, bimbang lembarannya terlalu penuh dengan kotoran. Nauzubillah. Jadi kita harap lembaran catatan amalan kita ada catat yang baik, ada catat yang buruk. Semoga segala catatan yang buruk dipadam oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Berkat Ramadan, berkat tuan-tuan puasa, kita baca Quran, kita bersedekah, kita sembahyang berjemaah, amin bersama dengan imam. Semoga itu semua adalah asbab kita dapat keampunan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi tuan-tuan, rebut cari keampunan daripada Allah sepanjang kita berada dalam Ramadan, khususnya pertengahan yang kedua daripada Ramadan. Ini adalah fasa keampunan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Tuan-tuan, minta ampun sungguh-sungguh, pohon keampunan daripada Allah Azza wa Jalla. Semoga kita diberikan ampun oleh Allah Subhanahu Wa Taala sebelum kita berpisah keluar daripada Ramadan Al-Mubarak. Tuan-tuan, mohon ampun untuk kita. Jangan lupa minta ampun sekali bagi pihak isteri kita, anak kita, mak kita, ayah kita. Semoga seluruh keluarga kita mendapat keampunan daripada Allah yang Maha Pengampun, insya-Allah. Dosa kita banyak mana pun, tuan-tuan,
Kita sedar kita terlalu banyak dosa. Tapi tuan-tuan, kita kena yakin bahawa pengampunan Allah jauh lebih besar daripada dosa yang kita buat. Kerana Allah itu Maha Pengampun. Ya, kita banyak dosa, tapi keampunan Allah lagi besar. InsyaAllah Allah akan berikan keampunan. Syarat dia buat aja ya. Amal soleh, sembahyang, puasa, zakat, sedekah, baca Quran, semua tadi kita buat kerana kita nak Allah bagi pahala. Dalam masa yang sama diampunkan dosa kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi mohon ampun maaf kasar bahasa, silap cakap dan sebagainya, itu adalah kelemahan yang datang pada diri saya sendiri. Ada masa lapang, umur yang panjang, kita jumpa lagi pada masa akan datang. Semoga Allah berkati, Allah terima puasa yang kita laksanakan, Allah terima tarawih yang kita dirikan, Allah terima witir yang kita lakukan, Allah terima qiyamul lail yang kita bangunkan. Segala amalan-amalan yang kita laksanakan dalam Ramadan, semoga semuanya diterima oleh Allah tanpa ada satu pun yang ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam masa yang sama, semoga semua kesalahan kita, kesilapan kita dipadam dan diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih banyak. Insya-Allah kita jumpa lagi masa akan datang. Aqulu qali hadza, astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ij'al jama'ana hadza jama'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka 'afuwun karim tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna wa 'an walidina wa 'an jami'il muslimina wal muslimat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.